Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Welcome back to another episode of Bebel Story guys. Okay guys, aku rasa dah lama gila aku tak bawa dekat korang semua cerita-cerita yang berkaitan dengan kes pembunuhan bersiri, which is the original content dalam Bebel Story ni adalah cerita-cerita yang bersifatkan macam tu. So guys, untuk video kali ni aku nak bawa korang tentang satu kisah pembunuhan bersiri yang bagi aku dia sangat-sangat unik. Sebabnya kes pembunuhan bersiri kali ni dilakukan oleh seorang budak yang baru berusia 11 tahun. Korang bayangkan budak kecil melakukan pembunuhan dan pembunuhan tu adalah pembunuhan bersiri. So nak tahu cerita dia? Let's bebel this story. Mary Bell, seorang budak kecil yang lahir pada 26 Mei 1957 dekat England. Ibu Mary ni nama dia Betty dan dia bekerja sebagai seorang pelacur dekat Glasgow, United Kingdom. Betty, dia lahirkan Mary pada usia 17 tahun. Sangat-sangat muda guys. Dan yang ironiknya dekat sini, bukan kata Mary saja yang tak tahu siapa bapa dia, tapi mak dia sendiri, which is Betty, dia pun tak tahu siapa ayah kepada anak dia ni guys. Sebab apa? Sebab pekerjaan mak dia macam tu. Macam mana nak tahu kan bapa si Mary ni siapa? Dari kecil lagi Mary ni dibesarkan dalam keadaan yang tak terurus. Dia tak dapat perhatian yang sepatutnya dia dapat macam mana budak kecil yang lain. Bagi mak dia, Mary ni kira macam anak sial lah guys. Sebab tu dia langsung tak peduli dekat anak dia ni pun. Dia punya tak jaga Mary tu sampai kan Betty dia pernah try untuk jual Mary ni dekat orang lain. Betty dia nak jual Mary ni dekat salah seorang pasangan suami isteri yang tak ada anak. Tapi masa Betty nak jual Mary dekat orang lain tu, Betty dia letak harga yang sangat-sangat tinggi, which is memang tak masuk akal. End up pasangan suami isteri tu tak jadi pun ambil Mary jadi anak angkat. Betty juga dia pernah try untuk bunuh Mary ni guys. Sebab apa? Dia rasa Mary ni memang beban gila-gila dalam hidup dia. Antara cara yang digunakan oleh Betty adalah dia sengaja tolak ataupun lempar Mary ni dari tingkap rumah dia guys. Selain daripada tu juga dia pernah bagi ubat tidur overdose dekat Mary ni semata-mata untuk bunuh Mary. Tapi Betty buat semua benda ni seolah-olah kemalangan. Sebab apa? Kalau katakanlah Mary ni mati, dia tak boleh kena cas sebab benda tu accident. Apa kesan dia dekat Mary guys? Masa kecil Mary ni selalu sakit-sakit, and of course dia punya psikologi pun terganggu. Mana taknya dapat mak setan macam tu. Masa tu nasib baik jugalah guys, jiran-jiran yang ada dekat kawasan rumah dia ni prihatin. Diorang bagi tahu bantuan dekat Betty dan juga Mary ni. Sebab apa? Dia tengok family ni macam susah je. So Betty ni dia akan sentiasa dapat bantuan dari jiran tetangga dia. Tapi bantuan yang dia dapat tu dia makan seorang. Dia still lagi abaikan Mary dan dia buat macam-macam dekat Mary. End up dia punya neighborhood tu sedar tau benda ni dan diorang stop bagi bantuan dekat family ni. Masa umur Mary 5 tahun, dia pernah tengok satu tragedi yang sangat-sangat mengerikan, which is kawan baik dia sendiri kecelakaan. Kawan dia kena lenyek dengan bas depan mata dia sendiri guys. Lepas tu pada umur dia 10 tahun, Mary ni dikenali sebagai budak yang sangat-sangat aneh, sangat-sangat weird. Sebab apa tahu? Dia selalu try untuk dapatkan perhatian kawan-kawan dia dengan cara dia lakukan, dia buat benda-benda yang sangat-sangat pelik. Selain daripada tu juga, Mary ni dikenali sebagai seorang penipu. Dia memang selalu tipu kawan-kawan dia guys dalam macam-macam hal. Sampaikan pada satu tahap, semua kawan-kawan Mary ni tak percaya dengan apa yang Mary ceritakan sebab Mary ni selalu sangat tipu orang. Bila Mary buat perangai macam ni, automatically kawan-kawan yang sebaya dengan dia jauhkan diri diorang daripada Mary. Kesan dia, Mary ni jadi lagi stres dan dia lonely, dia kesunyian, dia keseorangan. So dekat sinilah Mary dia start untuk berkawan dengan budak-budak yang lebih muda daripada dia sehinggakan dia sanggup untuk melakukan aksi pembunuhan guys. Semua benda ni bermula pada 25 April 1968. As usual, Mary ni dia akan main dengan budak-budak yang bawah umur daripada dia guys. Pada masa ni umur Mary 11 tahun. Pada hari tu ada seorang budak lelaki nama dia Martin Brown main dengan Mary. Tengah-tengah main tu, Mary pun ajaklah Martin ni untuk pergi dekat satu kawasan rumah usang dekat-dekat dengan kawasan perumahan diorang juga guys. Martin pun dia tak cakap banyak lah, dia ikut je lah. Bila diorang sampai je dekat situ, tak semena-mena si Mary
ni dia terus cekik Martin Brown sampaikan Martin ni mati sebab sesak nafas. Lepas Martin dah mati dekat dalam rumah usang tu, Mary dia keluar daripada situ dan kemudian dia pergilah dekat salah seorang kawan dia juga yang bernama Norma. Dekat rumah Norma ni, Mary main macam biasa guys. Dia main toys, dia main patung apa semua, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Sedangkan beberapa ketika sebelum tu dia dah bunuh kawan dia guys. Akhirnya mayat Martin ni dijumpai oleh pihak polis lepas parent dia buat report yang Martin tak balik ke rumah. Yang mengejutkan dalam kes ni, polis cakap apa yang berlaku dekat Martin tu cuma satu kemalangan. Sebabnya tak ada bukti yang menunjukkan ada kes jenayah berlaku dekat Martin. Dan polis juga cakap sebenarnya Martin ni mati disebabkan overdose ubat tahan sakit. Kenapa polis cakap macam tu? Sebabnya masa polis jumpa mayat Martin, ada satu botol ubat tahan sakit sebelah je mayat Martin. So polis juga cakap yang Martin ni datang dekat situ, jumpa ubat tu, lepas tu dia minum, overdose, kemudian mati. Itu sahaja, case close. Macam mana pula dengan Mary? Reaksi dia bila semua orang tahu yang Martin dah mati. A few days lepas Martin dikebumikan, Mary ni dia ajak Norma main dekat satu taman tau. Dekat taman tu ada sekolah tadika. And of course lah, bila taman ada sekolah tadika, ramailah budak-budak yang main dekat situ. Mary dengan Norma ni pun join lah sekali main dengan budak-budak dekat sekolah tadika tu. Tapi Mary ni dia main kasar tau. Dia tarik rambut budak-budak tu, lepas tu dia pukul, dia tumbuk, end up budak-budak ni nangis dekat situ. Bila budak-budak ni nangis, cikgu diorang keluar, lepas tu halaulah Mary dengan Norma. Dan pada masa ni ada seorang budak bagi satu nota dekat cikgu dia. Dia minta cikgu dia untuk tolong bacakan apa yang ada dekat dalam nota tu. Bila cikgu tu baca, cikgu ni memang terkejut gila guys. Sebabnya dalam nota tu tertulis, "We are the one who kill Martin and we will do it again." Cikgu ni pun tanya dekat budak tu, siapa yang buat benda ni? Dan budak tu cakap, Mary lah. Cikgu dia pergi dekat balai polis buat report pasal benda ni dekat polis. Tapi sekali lagi polis lepaskan Mary atas alasan Mary ni gurau-gurau je, dia tak tahu pun apa benda yang dia tulis. So again, Mary terlepas. 30 Julai 1968, pada satu hari Mary dengan Norma ajak seorang budak lelaki bernama Brian Ho main dekat satu kawasan gudang kosong. Macam biasa, macam budak-budak lain, Brian ni pun ikut je lah. Sampai je dekat sana, Mary dia tak cakap banyak. Mary pergi dekat Brian, lepas tu Mary cekik Brian sampai Brian mati. Benda yang sama macam mana dia buat dekat Martin guys. Tak cukup dengan tu, kali ni Mary bertindak lebih ganas. Mary ambil satu gunting, lepas tu dia toreh peha Brian dalam keadaan dia sangat enjoy benda tu. Dia gelak-gelak, dia tak ada risau, dia tak ada perasaan takut langsung guys. Norma yang tengok benda-benda ni berlaku dekat depan mata dia, dia terkejut lah. Dia tak sangka pula yang Mary ni boleh bertindak macam tu. Bila Mary perasan yang Norma ni muka pucat semacamnya, menunjukkan simptom-simptom yang Norma ni tengah takut, Mary pergi cakap dekat Norma, jangan bagi tahu sesiapa ataupun kau punya nasib sama macam ni. Sebelum diorang belah daripada gudang kosong tu guys, diorang angkat mayat Brian dan kemudian diorang sorok mayat Brian ni dekat bawah timbunan batu. Dalam perjalanan balik, diorang terserempak dengan kakak Brian. Kakak Brian ni dia buat apa dekat situ? Dia tengah cari adik dia lah guys. Dan Mary ni pun offer dekat kakak Brian ni untuk cari Brian, dan sampaikan Mary ni bawa kakak Brian pergi dekat gudang kosong yang dia sorok mayat Brian tu guys. Korang bayangkan, memang Mary ni dia tak ada perasaan takut langsung lepas bunuh kawan dia tu guys. Tapi guys, Mary tak bagi tahu dekat mana dia sembunyikan mayat Brian, dan akhirnya parent Brian ni buat report polis. Kita pendekkan lagi cerita ni guys. Polis jumpa mayat Brian dan hasil dari postmortem, Brian dibunuh dengan kejam dan dekat peha dia ada ukiran huruf M. Masa ni polis suspek yang ada kes culik yang sedang berlaku dekat kawasan perumahan tu. So diorang pergi jumpa dengan seberapa ramai budak-budak yang ada dekat kawasan situ dan tanyalah, pernah tak korang nampak orang-orang yang mencurigakan, orang-orang yang pelik? Semua budak di soal siasat kecuali ada dua orang. Yang pertama adalah Norma dan yang kedua adalah Mary. Yang membuatkan polis curiga dekat Norma dan juga Mary ni, which is bila diorang ni, dua budak ni mengelak untuk di soal siasat. Bukan curiga Norma dengan Mary yang buat semua benda ni tau. Diorang just suspect Norma dengan Mary tahu ataupun nampak something, tapi diorang tak nak bagi tahu. So apa benda yang polis buat? Kedua-dua budak ni dibawalah ke balai polis, dan dalam masa ni lah Mary dia start reka cerita dekat pihak polis. Dia cakap dia nampak ada seorang lelaki sambil bawa gunting jalan dengan Brian pergi dekat gudang kosong tu. Masa ni polis macam blur sekejap tau. Polis macam pelik sekejap. Macam mana Mary ni tahu pasal gunting sedangkan polis sengaja sorokkan bahan bukti tu atas tujuan siasatan? Tapi Mary ni dia boleh cerita tau
pasal gunting tu. Polis buat masa ni dia orang dah macam syak something tau. Polis stop siasat si Mary dan kemudian polis pergi dekat Norma pula. Bila sampai dekat Norma, Norma memang tak cakap banyak lah sebab dia dah takut sangat-sangat kan. Norma ni habis semua benda cerita dia buka guys. Dekat situlah polis terkejut gila. Rupa-rupanya semua benda ni dilakukan oleh Mary, budak yang baru sahaja berusia 11 tahun. Akhirnya Mary mengaku yang dia buat semua benda tu dan dia juga mengaku yang dia bunuh Martin lepas polis investigate dia guys. Bila ditanya, apa pasal kau buat macam tu Mary? Mary ni just cakap yang dia buat semua benda tu sebab suka-suka. Tak ada tujuan lain. Dia just nak have fun. Itu saja guys. Pada Disember 1968, Mary dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun atas tuduhan membunuh dan juga kawan dia Norma dilepaskan tanpa sebarang tuduhan. Selepas 12 tahun, Mary dibebaskan dan kerajaan Britain bagi new identity dekat Mary ni. Masa Mary ni keluar daripada penjara, masa tu umur dia lebih kurang dalam 23 tahun guys. Kerajaan Britain buat macam tu sebab apa? Masa Mary ni keluar, ada banyak gila wartawan yang cuba cari Mary ni sebab diorang nak interview. Atas faktor keselamatan, Mary diberikan identiti baru oleh kerajaan Britain. Dan sampai ke hari ni, Mary dan juga family dia duduk di bawah pelindungan khusus oleh kerajaan Inggeris. Ahli psikologi tau, diorang buat kajian atas kes Mary dan diorang dapat satu kesimpulan. Mary jadi macam ni sebab dia mengalami kehidupan yang tak normal masa dia kecil. Mak dia treat dia dengan keganasan dan that's why bila dia besar dalam keadaan yang macam tu, bagi dia keganasan tu adalah benda yang biasa guys. Sehingga kan dia sanggup bunuh 2 orang kawan dia dengan tak rasa apa-apa dan tak ada tujuan apa-apa. It's just for fun. That's all guys. Aku hopefully daripada cerita ni kita dapat satu pengajaran yang anak-anak perlu diberikan perhatian. Sebab apa? Sebab diorang ni fragile tau. So kalau tak nak apa yang berlaku pada Mary tu berlaku pada anak korang, please give your attention dekat anak-anak korang. Terima kasih sebab dah stay tengok video ni sampai habis. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen apa pendapat korang. Yang baru jumpa channel ni, jangan lupa untuk subscribe. I see you at the next video dengan topik-topik yang lebih menarik. Assalamualaikum. Ciao.